Saudara, cuba bayangkan. Orang macam Azmi Syahrum, terang-terang geng Pakatan Harapan, hari ini merupakan timbalan pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Padahal pelantikan ini sepatutnya neutral. Ianya perlu dilantik oleh Kebawah Tuanku Yang di-Pertuan Agong tanpa cadangan Perdana Menteri. Bukan daripada cadangan Perdana Menteri atau nasihat Perdana Menteri. Seperti mana ketua-ketua institusi asas negara lain mesti melalui nasihat Perdana Menteri. Ini kena faham. Kan? Itu sebab kita nak beritahu dengan Tan Sri Idrus, hari ini dia melindungi Nazlan. Hari ini beliau juga melindungi Zeti. Beliau melindungi Nik Faisal. Dengan tidak mendakwa orang ini semua, tak apa. Dia kena faham sebagai peguam negara memang dia dilindungi. Dilindungi di bawah perkara 145. Memang dia ada hak untuk melantik. Melantik. Dia berhak untuk mendakwa, menggugurkan sesiapa saja yang dia suka. Sebagai pendakwa raya, peguam negara, memang dia dilindungi. Tetapi sebagai pendakwa raya, yang ini mungkin dia lupa. Beliau bukan hanya peguam negara, tetapi beliau juga ialah pendakwa raya. Yang boleh didakwa. Tidak ada sebab seorang pendakwa tidak boleh didakwa sekiranya berlaku salah laku. Itu sebabnya Jabatan Peguam Negara pun tidak mempunyai halangan sekiranya Tan Sri Tommy Thomas hendak didakwa. Tak ada halangan lah, dia tulis tak ada halangan. Tapi tak tahulah sampai bila tak ada halangan tu. Yang pasti, bila kita tukar kerajaan nanti, kita akan buat Royal Commission of Inquiry. Kita suruh buat Royal Commission of Inquiry yang dapat pasukan petugas khas. Tidak ada kuasa. Itu sebab bila Siti Zainab dipanggil untuk memberikan keterangan, dia pun tak nak bagi keterangan. Tetapi bila kita wujudkan RCI, Royal Commission of Inquiry, semuanya akan terbongkar insya-Allah. Kalau nak tengok benda ni terbongkar, undilah Barisan Nasional. Kita tegakkan keadilan di bumi Malaysia ni. Kita pastikan siapa juga yang memerintah lepas ini akan berlaku adil kepada semua kaum. Semua latar belakang politik. Tak kira orang UMNO ke, PAS ke, DAP ke, PKR ke. Dan kita akan pastikan tidak lagi berlaku politik balas dendam dan sebagainya seperti mana yang berlaku sebelum ini. InsyaAllah. Okey? Ini soalan itu Datuk. Kenal. Ya. Dia kata, adakah Datuk rasa Tengku Maimun sendiri sedar bahawa pelantikan beliau sebagai ketua hakim tidak mengikut? Lebih daripada sedar. Sebab dia Chief Justice. As Chief Justice, dia sepatutnya orang yang paling faham tentang undang-undang. Dan dia tahu setiap hakim sepatutnya cadangan pelantikan itu datang daripada jawatan kuasa pelantikan Badan Kehakiman. Dan pelantikan hakim Mahkamah Rayuan, hakim Mahkamah Sabah Sarawak dan Ketua Hakim Negara seperti mana yang diperkatakan oleh Tommy Thomas adalah idea dan cadangan Tommy Thomas sendiri. Cadangan Tommy Thomas sendiri, bukan cadangan daripada Jack. Okey. Itu tu, proses itu tu. Maksudnya Jack akan bagi pemilihan tu, Jack buat pemilihan tu. Ya. Dan dia akan keluarkan surat. Ya. Surat tu akan bagi. Dia akan bagi pada Perdana Menteri. Cadangan tu akan diberikan pada Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri tak setuju dengan nama itu, dia tendang balik. Maka Jack kena mencadangkan nama lain.
PM ni tak melalui Tetapi mesti datangnya daripada Jack. Okey? Alright. Okey Datuk, ni netizen tanya tu Ha. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Nak tanya, apa motif sebenar Tommy Thomas menulis buku tersebut? Kerana apa yang Datuk sebut, Tommy Thomas boleh didakwa. Betul lah. Dia boleh didakwa tapi Dia macam ni lah. Setiap orang dia nak tulis memoir dia sendiri ataupun dia nak tulis biodata perjalanan kehidupan dia sendiri, biografi dia sendiri. Tetapi Tommy Thomas ni saya rasa memang dari segi kecerdikan, bukan hanya dia tak berapa fasih bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia pun saya rasa kelang kabut. Itu pasal di peringkat antarabangsa buku dia ni tak berapa laku, kan? Saya boleh simpulkan lah, beliau sangat bodoh. Bukan bodoh, beliau bukan bodoh, tetapi sangat bodoh. Kerana tak ada orang yang ada otak, yang ada ilmu tentang undang-undang akan mendedahkan dirinya dengan risiko sedemikian rupa. Beliau mendedahkan, beliau langgar Akta Rahsia Rasmi. Beliau mendedahkan, beliau menyalahgunakan kuasa. Beliau mendedahkan bagaimana campur tangan pihak eksekutif di dalam sistem kehakiman dan perundangan. Ini semua very wrong. Clear cut. Dan macam mana dia boleh tak tahu? Mungkin dia rasa diri dia kebal. Mungkin dia rasa diri dia kebal lah. Maknanya bodoh lah dia. Bukan bodoh lagi, sangat bodoh. Minta maaf cakap lah. Kadang-kadang bila kita bicara tentang orang-orang Pakatan Harapan ni, memang tak komplit kalau tak sebut perkataan tu. Orang marah saya. Tapi nak buat macam mana? Takkan saya nak kata apa, ngoi, nangoi. Takkan saya nak kata Tommy Thomas nangoi. Dia bukan faham, bahasa Melayu pun dia tak faham. Saya tak boleh cakap bagi pihak kerajaan BN, pada pandangan itu. tetapi saya merasakan sudah pastilah Barisan Nasional yang banyak teraniaya akibat daripada penyelewengan yang dilakukan oleh Jolo, penipuan yang dilakukan oleh Jolo dengan kerjasama Zeti, dengan kerjasama Nur Muhammad Yaakob, dengan kerjasama Nick Faisal, dengan kerjasama dengan banyak pegawai-pegawai M-Bank, pegawai-pegawai 1MDB dan lain-lain. Sudah pastilah orang-orang BN nak melihat supaya Jolo dihadapkan ke muka pengadilan. Kerana hanya dengan membawa Jolo ke muka pengadilan, kita akan tahu siapa culprit sebenar. Kan? Kalau kita fikir dari segi jumlah duit yang diterima pun, Jolo menerima 1.2 bilion US dollar. Macam mana dia boleh lepas? Datuk Seri Najib terima 42 juta ringgit. Daripada 42 juta ringgit itu pun dipindahkan tanpa pengetahuan dia juga. Mula-mula 27 juta, lepas tu lagi 5 juta, 32 juta. Hanya 10 million saja yang duduk dalam akaun yang dibelanjakan untuk bantu anak yatim, untuk buat masjid, untuk bagi kat tahfiz dan macam-macam. Kan? Itu pun dia akhirnya kambing hitamkan. Macam mana yang lain ni boleh tak kena dakwa langsung? Kan? Dan sampai hari ni Peguam Negara bertegas tak nak dakwa hakim yang terang-terang ada konflik of interest dalam kes SRC ni. Ini memang banyak persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Okey. Dok, dalam keadaan sekarang ni, Dok, Ya. caretaker government ni kan, boleh ke PM arahkan Jabatan Immigration untuk stopkan diorang-diorang yang ada kes macam ni tu untuk keluar? Boleh. Dan patut buat ke? Memang patut buat. Sekarang ni sepatutnya Amat Berhormat Perdana Menteri boleh mengarahkan Jabatan Immigration untuk blacklist. Sebab bila mana Pakatan Harapan memerintah, walaupun Datuk Seri Najib, Datuk Seri Rosmah belum didakwa, mereka dah sekat Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Rosmah daripada keluar negara.
Kan? Macam sekarang kita dah tahu, lepas dia pilihan raya, confirm Tommy Thomas ni akan didakwa. Tak ada orang lagi boleh lindungi dia. Kan? Confirm apa ni, siasatan ataupun RCI akan dibuat ke atas dakwaan-dakwaan yang telah dibuat oleh Tommy Thomas. Maka mereka ni akan ke muka pengadilan. Sudah pastilah mereka akan melarikan diri. Kan? Jadi sewajarnya mereka-mereka ini, orang macam Zeti, suaminya Taufik Aiman, anaknya Aziz Taufik, Nur Muhammad Yaakob, Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin, ini semua orang yang sepatutnya hari ini sudah pun di blacklist daripada meninggalkan negara. Kita sudah pasti akan buka kertas siasatan untuk menyiasat apa yang telah dibelanjakan sepanjang tempoh darurat. Kepada siapa projek-projek ini diberikan, apa timbal balas daripada pemberian projek-projek direct nego ni, semua ni perlu disiasat.